Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 30 September 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, usahawan mikro yang berjaya dan mendapat pengiktirafan di bawah kategori Platinum dan juga Diamond berpeluang melawat ke negara Jepun dan Korea selama seminggu dan dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, dengan semangat keusahawanan yang ada, pendedahan perlu diberikan agar mereka memperoleh manfaat dengan berbekalkan ilmu bagi mempertingkatkan lagi perniagaan di negeri ini. Dua-dua negara ini ada satu kepakaran di dalam SME. Mereka ada alat-alat yang digunakan di dalam proses untuk menghasilkan barang-barang makanan ini. Jadi sebab itu kita kerjasama dengan kedutaan mereka. Then we go to the right place. And I hope those winners or those who are in this category can learn something. Jadi ini adalah satu lagi pendekatan kita to upgrade your business acumen. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Perasmian Hari Usahawan Mikro Kebajikan Sarawak 2020 bertemakan UMK Berjaya Keluarga Sejahtera di Kuching hari ini. Selain itu, jelas Ketua Menteri, Kerajaan Negeri juga telah mengutarakan beberapa pendekatan baru melalui program iSuri iaitu Caruman Sukarela Insentif Suri yang mana bajetnya telah dikemukakan bernilai 17 juta ringgit untuk membantu masyarakat membayar caruman kepada kumpulan wang simpanan pekerja. Ini adalah program kita bekerjasama dengan EPF, KWSP. Carumannya kita bayar daripada kerjaan kita dan sudah tentu mereka akan didaftarkan di bawah KWSP dan mereka akan dapat manfaat daripada apa juga diberi oleh KWSP. Dan saya telah meluluskan semua 17 juta untuk membantu mereka. Di samping itu, Ketua Menteri juga telah meluluskan untuk menambah allowance pemulihan dalam komuniti PDK seperti yang dicadangkan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Saya bersetuju untuk menambah allowance PDK. Jadi isteri saya very concerned on PDK. Especially those disabled, autism and so on. Jadi dia sangat prihatin. Jadi dengan itu kalau Fatimah hendakkan saya luluslah permintaan tersebut. Dalam majlis itu, Ketua Menteri turut menyampaikan anugerah UMK kepada dua usahawan yang paling tinggi jualannya dimenangi oleh Nasimah Bujang, usahawan Nasimah Cookies, Kampung Tabuan Melayu Kuching dan Marlini Nyalu, usahawan nasi ayam Gerai Food Court King Center Kuching. Seterusnya mengenai laporan COVID-19 di Sarawak hari ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, terdapat 4 kes positif telah dilaporkan yang dikategorikan sebagai kes import B masing-masing di daerah Miri dan Kuching menjadikan jumlah keseluruhan meningkat sebanyak 713 kes. Kes COVID-19 yang baru dikesan ada 4. Bagi kes 710 import B. Kes ini merupakan seorang wanita warga negara tempatan baru balik dari Kuala Lumpur ke Sarawak melalui lapangan terbang Miri pada 20 September 2020. Kes ke-711 import B. Kes ini merupakan seorang warga negara tempatan yang baru balik dari Papar, Sabah. Kes merupakan pelajar sebuah institut kameran di Miri. Kes ke-712 import B. Kes 712 merupakan seorang anggota keselamatan yang baru balik setelah diarah untuk bertugas di Sabah semasa pilihan raya negeri Sabah. Kes ke-713 import B. Kes ke-713 merupakan seorang pelatih Institut Latihan Kemahiran Kesihatan Malaysia yang baru balik dari Magatal, Sabah kerana bercuti.
Berikut pula, perkembangan teknologi dan inovasi di dalam Jabatan Tanah dan Survey telah memudahkan kerja-kerja dalam hal berkaitan pentadbiran tanah di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerjasama Jabatan Tanah dan Survey dengan sains dalam penciptaan sistem lasis telah berjaya membawa kepada kemudahan dalam pengurusan tanah di negeri ini. Saya melihat bahawa di Jabatan Tanah dan Survey ini untuk memanfaatkan ICT, teknologi maklumat. Jabatan inilah yang pertama untuk mengaplikasikan. Kita bekerjasama dengan sains, kita develop our LASIS system. Dan masa itu diadakan satu forum di Holland, dan kita Jabatan Tanah dan Survey mendapat special award among so many countries. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam sempena Hari Inovasi dan Integriti Jabatan Tanah dan Survey Sarawak di Lawas pada Selasa. Dato' Amar Awang Tengah menambah, menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, Jabatan Tanah dan Survey telah mencipta cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan pentadbiran tanah. Setiap kali kita mengadakan inovasi dan integriti ini, Hari Inovasi dan Integriti dari KIK kita dapat mengumpulkan projek-projek kita, dan yang seronoknya yang berlaku dalam Jabatan Tanah dan Survey, projek-projek yang dikemukakan oleh kumpulan KIK kita mengambil kira permasalahan bagaimana kita nak improve, dan ianya tidak tinggal begitu saja. Yang bagusnya semua apa yang dikemukakan itu kita apply untuk kita memperbaiki cara pengurusan, cara pentadbiran, untuk kita mengubah kaedah-kaedah kita. Ini yang bagus dalam Jabatan Tanah dan Survey. Manakala di Betong, Ahli Parlimennya Datuk Robert Lawson Chuat meluangkan masa melawat ahli keluarga mangsa kebakaran yang berlaku di Kampung Melayu di Debak. Semasa lawatan, Datuk Robert sempat memberi kata-kata semangat kepada ahli keluarga mangsa dan turut menyerahkan sumbangan wang tunai untuk meringankan beban mereka. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas turut menyampaikan sumbangan kepada keluarga mangsa yang diserahkan oleh Setiausaha Politik Ketua Menteri Sarawak Dr. Richard Rapu. Di Matu pula, program kepolisan komuniti yang diadakan adalah satu inisiatif yang amat baik dilaksanakan oleh kerajaan negeri dalam memastikan keselamatan kampung sentiasa terjaga dan terpelihara. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, program tersebut bertujuan menjaga kampung selain meningkatkan kesedaran dalam kalangan semua ahli JKKK di daerah Matu. Program kepolisan komuniti siri yang kelima yang diadakan di daerah Matu pada hari ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran, menjaga kawasan, menjaga kampung kepada semua ahli JKK di kawasan daerah Matu. Program ini adalah satu inisiatif yang amat baik yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri, kerana kawasan luar bandar yang amat luas, pihak berkuasa, polis, penguat kuasa, rela dan sebagainya sudah pasti tidak mencukupi bilangan mereka untuk memastikan keselamatan kampung itu terjaga dan terpelihara. Saya amat mengharapkan program seperti ini akan diteruskan dan diperluaskan pada masa akan datang agar ancaman keselamatan, ancaman penguatkuasaan, pelanggaran undang-undang di kawasan luar bandar dapat dikuatkuasakan. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian program kepolisan komuniti peringkat daerah Matu.
Sekian Buletin UKAS edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.